Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua anak-anak murid cikgu yang dikasihi. Alhamdulillah, pada hari ini kita untuk pertama kalinya kita bersua di laman media ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian ilmu berkenaan dengan subjek Bahasa Melayu UPSR Pemahaman untuk bahagian B bersama-sama dengan saya Cikgu Jan atau nama sebenar Puan Nurizan binti Muhammad Salim dari SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Baiklah, diharap anak-anak murid cikgu yang dikasihi telah bersedia dengan perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Sediakan peralatan tulis anda sama ada nota atau sebagainya. Baik, di sini cikgu ada sertakan beberapa maklumat berkenaan dengan subjek Bahasa Melayu Pemahaman khusus untuk bahagian B, kertas pemahaman bahagian B. Sekejap, tanya. Baik, kita lihat di sini terlebih dahulu sebelum cikgu pergi dengan lebih jauh. Kita lihat dulu sedikit-sedikit format Bahasa Melayu Pemahaman kod kertas 011 bermula format baharu ini adalah pada tahun 2016. Baik, mungkin anak-anak murid telah diberi taklimat oleh guru-guru masing-masing di sekolah tentang format penulisan yang bermula pada tahun 2016 ini. Baik, untuk hari ini bagi bahagian B, pemahaman bahagian B, kita lihat di sini dalam kertas pemahaman instrumen yang dikemukakan dalam kertas soalan adalah berbentuk objektif dan subjektif. Antara item yang diterapkan dalam kertas tersebut adalah soalan objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk dan struktur yang mengandungi respons terhad. Bagi bilangan dan bahagian soalan, terdapat dua bahagian dalam kertas soalan pemahaman ini, iaitu bahagian A mengandungi 20 soalan, iaitu mengandungi soalan tata bahasa, dan bahagian B 5 soalan bermula soalan 21 hingga 25. Okey, jadi untuk hari ini bahagian inilah yang akan saya beri penekanan, iaitu bahagian B. Manakala jumlah markah yang diperuntukkan untuk kertas pemahaman adalah sebanyak 50 markah, iaitu bahagian A mengandungi 20 markah dan bahagian B 30 markah. Jadi keseluruhan markah sebanyak 50 markah. Tempoh ujian yang akan diduduki oleh calon UPSR adalah selama 1 jam 15 minit. Manakala konstruk soalan dalam kertas pemahaman ini mengandungi aspek pengetahuan dan kefahaman sistem bahasa, kemahiran aplikasi maklumat, kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa. Dan kaedah penskoran bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman UPSR adalah dari segi dikotomus dan analitikal. Baiklah, kita lihat seterusnya fokus soalan morfologi dan sintaksis yang mengandungi aras, kebat dan hots. Aspek yang pertama yang terdapat dalam kertas Bahasa Melayu Pemahaman adalah aspek tata bahasa yang mengandungi aspek-aspek yang berikut. Antaranya bahasa diraja, kata adjektif, kata kerja, imbuhan, kata bilangan atau penjodoh bilangan, kata ganda dan kata majmuk. Jadi cikgu harap anak-anak murid semua telah menguasai aspek-aspek tata bahasa yang berikut sebelum bersedia untuk menduduki peperiksaan. Aspek yang kedua yang akan disoal dalam kertas Bahasa Melayu Pemahaman adalah aspek sintaksis, iaitu ayat yang mengandungi sama maksud, contohnya cakap ajuk atau cakap pindah, ayat aktif dan ayat pasif, dan memilih ayat yang betul. Seterusnya,
bentuk-bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam soalan Bahasa Melayu Pemahaman bahagian B yang bermula dari soalan 21. Mari kita lihat apakah bentuk-bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam kertas tersebut. Aspek yang pertama, mengisi tempat kosong. Contohnya, soalan tentang kata sendi nama iaitu jawapan telah disediakan dalam kotak jawapan. Murid-murid hanya perlu memindahkan jawapan ke dalam tempat kosong yang telah disediakan. Untuk aspek yang kedua, bentuk soalan yang kedua yang akan disoal dalam Bahasa Melayu Pemahaman soalan 21 adalah menggariskan. Contohnya, diberi ayat yang terdapat dua pilihan jawapan, murid-murid hanya perlu menggariskan salah satu jawapan yang paling tepat. Bentuk soalan yang ketiga dalam kertas Bahasa Melayu Pemahaman soalan 21 bahagian B, memadankan. Contohnya, diberi beberapa ayat yang mengandungi tempat kosong. Jawapan telah disediakan pada ruangan di sebelah soalan yang dikemukakan. Murid-murid hanya perlu memadankan jawapan yang paling tepat. Baik, bentuk soalan yang keempat untuk soalan 21 kertas Bahasa Melayu Pemahaman bahagian B adalah menandakan betul atau salah, iaitu tanda right atau tanda pangkah. Contohnya, diberi ayat yang mengandungi beberapa pilihan jawapan. Ya, murid-murid hanya perlu menurunkan tanda seperti yang diarahkan sama ada tanda right atau tanda pangkah. Jika soalan mengarahkan murid menandakan tanda betul, right sahaja, jadi turunkan tanda right sahaja. Jika arahan meminta murid-murid menandakan tanda right dan pangkah bagi jawapan yang salah, jadi murid-murid perlu menurunkan dua-dua tanda right dan pangkah berdasarkan arahan soalan. Baik, untuk yang keempat, bentuk soalan yang biasanya akan disoal dalam kertas Bahasa Melayu Pemahaman bahagian B, soalan 21 adalah membetulkan perkataan. Okey, contohnya diberi petikan yang mengandungi beberapa perkataan yang tidak tepat. Jadi, tugas murid-murid adalah membetulkan perkataan-perkataan tersebut berdasarkan arahan soalan. Baiklah, seterusnya. Bentuk soalan menyenaraikan. Contohnya, diberi petikan, murid-murid diminta untuk menyenaraikan 5 kata sendi yang terdapat dalam ayat. Jadi, murid-murid perlulah mahir dalam aspek kata sendi supaya boleh menyenaraikan kata sendi dengan betul dan tepat sebagaimana yang diarahkan dalam soalan. Baik, bentuk soalan yang terakhir, membulatkan jawapan. Okey, murid-murid perlu membulatkan jawapan yang tepat berdasarkan pilihan-pilihan jawapan yang disediakan. Kebiasaannya aspek-aspek yang akan disoal dalam soalan 21 masih lagi mengandungi soalan yang mengandungi aspek tata bahasa dan sistem bahasa. Baik, untuk soalan 22, okey, contoh soalan 22 aspek atau kriteria yang akan disoal dalam soalan 22. Yang pertama, menulis ayat tanya. Yang kedua, menulis dialog yang sesuai bagi watak. Yang ketiga, menyatakan peribahasa dan pelbagai soalan berbentuk tata bahasa. Jadi murid-murid perlulah menguasai aspek-aspek peribahasa bermula dari tahun 4 hingga tahun 6. Kerana aspek soalan peribahasa bukan hanya disoal dalam soalan pemahaman bahagian A, soalan 1 hingga 20, tetapi mungkin juga akan disoal dalam soalan bahagian B. Untuk soalan 23 pula, murid-murid perlu menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi.
Kemudian murid-murid juga perlu memadankan pernyataan berdasarkan petikan manakala soalan 24. Kriteria soalan dalam soalan 24 ini agak berbeza sedikit kerana dia mengandungi pelbagai bentuk. Murid-murid perlu menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi, contohnya dalam berbentuk puisi, raja, carta, gambar raja, iklan atau berita. Jadi murid-murid perlu membuat pemahaman yang betul-betul teliti sebelum menjawab soalan yang diberi. Yang kedua, soalan 24 mengandungi soalan berbentuk memadankan pernyataan dan juga mengandungi soalan yang meminta calon-calon atau murid menulis betul atau salah. Manakala untuk soalan 25, soalan 25 agak ada persamaan dengan soalan 24. Murid-murid perlu menjawab soalan berdasarkan puisi, kadang-kadang diberi dalam bentuk raja, carta, gambar raja, iklan, berita dan petikan. Jadi soalan 24 dan 25 ada sedikit persamaan. Cuma bezanya dari segi bentuk soalan. Yang kedua, murid-murid juga perlu menanda betul atau salah. Jadi, pemahaman yang menyeluruh dan teliti sangat-sangat diperlukan sebelum murid-murid menjawab soalan 24 dan 25 ini. Baik, murid-murid sekalian, apabila kita menerima kertas soalan, apakah aspek yang perlu kamu buat apabila menerima kertas soalan? Okey, terdapat di sini cikgu kongsikan beberapa tips untuk murid-murid lakukan apabila menjawab kertas soalan Bahasa Melayu Pemahaman ini. Baik, yang pertama, langkah yang pertama, murid-murid perlu membaca dengan teliti arahan soalan yang diberi dan memahami soalan dengan teliti. Oh, ni Jana ni. Siapa yang ada tu? Membaca beberapa kali. Contoh baca soalan berulang kali supaya murid lebih faham. Bulatkan kata kunci yang terdapat pada soalan. Okey, selepas murid baca dan bulatkan kata kunci. Contohnya, soalan minta murid gariskan. Jadi perkataan gariskan itu perlu dibulatkan. Soalan mengandungi arahan supaya murid-murid menandakan betul atau salah. Jadi murid-murid perlu membulatkan kata kunci, menggariskan. Okey, itu maksud bulatkan kata kunci. Kata kunci ini terdapat dalam setiap arahan soalan. Sebab itu yang pertama, murid perlu baca dan faham dengan teliti arahan soalan. Untuk langkah yang ketiga, setelah murid-murid membulatkan kata kunci, murid dah faham. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah memilih jawapan yang terbaik. Seterusnya, tandakan atau turunkan tanda jawapan yang betul mengikut arahan soalan yang diberi. Contohnya, jika soalan memerlukan murid untuk menggariskan, pastikan kamu gariskan dengan betul. Contohnya, soalan meminta kamu untuk membulatkan jawapan, pastikan kamu membulatkan, bukannya memangkah jawapan tersebut. Jadi, arahan soalan sangat-sangat penting untuk difahami dan diikuti sebelum murid menurunkan tanda jawapan yang betul. Dan akhir sekali, pastikan calon dan murid-murid menyemak jawapan terlebih dahulu. Okey, cikgu pasti ada sedikit masa yang terluang, jadi masa itu perlu digunakan sebaiknya untuk menyemak semula jawapan. Baik, berikut adalah soalan-soalan contoh. Di sini cikgu kongsikan soalan-soalan contoh untuk soalan 21 dan 22. Kertas Bahasa Melayu Pemahaman khusus untuk bahagian B. Okey, cikgu fokuskan di sini soalan 21 dan 22. Baik, ini contoh soalan bagi soalan 21. Okey, arahannya di situ tandakan right
bagi kata ganda yang betul berdasarkan ayat di bawah. Tandakan right. Jadi kata kunci soalan di sini adalah tandakan right bagi kata ganda yang betul. Okey, tandakan right bagi aspek tata bahasanya adalah kata ganda. Jadi murid perlu menandakan tanda yang diminta sahaja, tanda right. Satu jawapan saja. Murid tidak boleh menandakan pangkah atau garis atau bulatkan. Itu tidak mengikut kehendak soalan. Jadi pastikan murid-murid dan calon-calon semua menjawab soalan berdasarkan arahan soalan. Seterusnya, ini pecahan bagi soalan 21. Kadang-kala bagi satu soalan mengandungi 2 atau 3 pecahan. Jadi murid perlu memastikan semua soalan telah dijawab. Untuk soalan 21 ini ada 2 pecahan. Itu untuk bahagian B, untuk soalan B tadi soalan A, ini soalan B. Okey. Kata kunci dalam soalan di sini adalah padankan. Ya, padankan perkataan yang sesuai berdasarkan ayat yang diberikan. Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh. Okey, jadi apa yang perlu murid buat hanyalah memadankan jawapan yang betul berdasarkan ayat yang diberi. Baik, di sini cikgu ada satu pertanyaan. Adakah murid-murid perlu menulis semula jawapan yang betul itu ke dalam ruang kosong yang disediakan? Okey, berdasarkan apa yang cikgu paparkan di sini, okey, adakah perlu murid-murid menulis semula jawapan dalam ayat yang diberi? Jawapannya tidak perlu. Okey, kerana itu tidak diminta dalam arahan soalan. Okey, apa yang telah diarahkan dalam arahan soalan hanyalah memadankan. Jadi murid tidak perlu menulis semula jawapan yang betul pada ruang kosong yang disediakan. Walaupun disediakan ruang kosong, tetapi murid-murid tidak perlu menulis semula jawapan itu ke dalam ruang kosong yang disediakan kerana itu tidak diminta dalam arahan soalan, hanya memadankan sahaja. Baik, masih dalam soalan 21, soalan C. Okey, kata kunci di sini garis jawapan. Jadi kata kunci yang perlu dibulatkan, cikgu dah bagi tips tadi, apa yang perlu calon buat adalah gariskan, bulatkan kata kunci. Kata kunci di sini adalah garis. Jadi ada 3 pilihan jawapan yang disediakan, murid perlu menggariskan satu jawapan yang tepat. Murid tidak boleh membulatkan, memangkah atau membuat kotak pada jawapan. Okey, sebab arahan soalan garis. Jika murid menurunkan lain daripada arahan soalan, jawapan itu tidak akan diterima kerana itu dianggap tidak mengikut kehendak soalan. Baik, kita lihat pula soalan 22. Okey, contoh soalan di sini, pilih perkataan yang sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan email di bawah. Okey, pilih perkataan yang paling sesuai. Jadi kata kunci dalam soalan yang diberi ini adalah pilih perkataan, okey, yang sesuai untuk diisi. Okey, untuk diisi. Jadi yang pertama, murid perlu pilih perkataan yang sesuai dalam kotak pilihan jawapan, dan yang kedua, murid perlu menulis semula jawapan-jawapan yang tepat itu ke dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, sebab itu murid sangat penting untuk membaca dan memahami kehendak soalan bagi setiap soalan yang diberi. Okey, di sini ada 2 kata kunci. Kadang-kala dalam satu soalan ada 1 kata kunci, ada 1 arahan. Dan kadang-kala juga berlaku ada 2 kata kunci yang perlu murid lakukan. Di sini pilih, yang pertama pilih, dan yang kedua tulis semula jawapan itu ke dalam garisan ruang jawapan dalam petikan. Okey, di sini untuk soalan 22 ini, apa yang penting cikgu ingin beri penekanan adalah
pilihan jawapan telah diberi di dalam kotak jawapan. Jadi, apabila murid ingin menulis semula jawapan ke dalam ruang jawapan yang disediakan, pastikan murid-murid menulis perkataan tersebut dengan betul. Ya, dengan betul sebagaimana yang telah disenaraikan dalam kotak jawapan. Murid-murid tidak boleh melakukan sebarang kesilapan sama ada kesalahan tanda baca, huruf kecil, huruf besar ataupun kesalahan ejaan. Contoh kepada temanku yang berada di Serian, apa khabar? Semoga anda sekeluarga. Apa jawapan kat situ? Sihat, sihat sejahtera. Contoh sihat. Perkataan sihat itu ejaannya adalah huruf kecil, semua huruf kecil. Tiba-tiba murid tulis huruf besar, S itu huruf besar. Di situ sudah berlaku kesalahan. Jadi jawapan itu tidak diterima. Walaupun perkataan sihat itu betul, tetapi anda telah melakukan kesalahan tanda baca, iaitu huruf besar bagi huruf S. Jadi salah. Ataupun sihat, tiba-tiba huruf H itu terpendek pula dia punya huruf, dia punya batang dia tu. Jadi bila penanda baca dah jadi sinat, di situ telah berlaku kesalahan ejaan. Walaupun kesalahan itu dianggap kesalahan yang mungkin agak remeh, murid-murid tak perasan, jadi tetap dikira sebagai salah. Okay, sebab huruf dan ejaan tidak ditulis dengan tepat. Jadi untuk jawapan yang berbentuk sedemikian, memilih jawapan berdasarkan pilihan jawapan, murid perlu tulis semula pilihan jawapan itu. Tolong berhati-hati apabila menulis semula jawapan tersebut. Tidak boleh melakukan sebarang kesalahan atau kesilapan. Tidak ada sebarang markah pun akan diberi jika murid-murid melakukan kesalahan tanda baca ataupun kesalahan ejaan. Kerana markah yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah sebanyak 1 markah sahaja bagi 1 jawapan. Baiklah, untuk hari ini itulah saja cikgu rasa perkongsian, sikit sedikit perkongsian daripada cikgu untuk anak-anak murid cikgu yang dikasihi. Okey. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu harap semuanya telah faham dengan lebih lanjut. Cikgu yakin segala info yang cikgu beri dan kongsikan di sini telah pun murid-murid terima, dan mungkin ini hanyalah untuk mengimbas semula aspek-aspek penting yang disoal dalam kertas bahasa Melayu pemahaman, khususnya bagi soalan bahagian B. Jadi untuk itu cikgu rasa cukup saja untuk hari ini. Mungkin insyaAllah akan datang kita akan berjumpa lagi untuk soalan yang seterusnya. Ada 3 bahagian soalan lagi yang belum cikgu ungkaikan untuk hari ini. Jadi mungkin kita akan sambung pada sesi pembelajaran yang akan datang. Untuk itu sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.